أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Maksudnya, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan yang sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali pada orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan bertemu Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam, yang dikenali dengan bangsa Yahudi. Allah Ta'ala lahirkan rasul-rasul ramai berkalangan mereka. Allah Ta'ala lahirkan bijak pandai cerdik ramai kalangan mereka. Banyak kalangan mereka yang kaya raya, tetapi mereka pula jadi bangsa yang paling jahat kerana sombong dan takabur. Hanya sedikit saja yang beriman, padahal mereka mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Bani Israel. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Bani Israel juga. Bahkan mereka mencari tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Sebahagian besar kalangan mereka bertemu dengan Madinah, dengan Yathrib. Yathrib ialah nama Madinah sebelum Madinah, ataupun Taibah. Bumi yang subur dengan pohon kurma dan berbagai sayuran dan berbagai buahan yang lain pada kurma, di tengah padang pasir yang kering, menandakan keberkatannya. Mereka melihat ini tanda tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Mereka berkumpul di situ, ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka memberitahu tentang Nabi akhir zaman. Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang bercampur dengan mereka di Madinah, bila mendengar Nabi berdakwah di Mekah, Aus dan Khazraj sebagian besar kaum mereka masuk Islam. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka tengok dengan mata mereka sendiri Nabi akhir zaman ini. Mereka mendengar ayat-ayat Quran yang dituduhkan pada mereka. Di antara kisah Nabi Adam yang kita baca sebelum ini, disebut dalam Taurat. Padahal Nabi Muhammad dilahirkan di tengah padang pasir yang kering, jauh daripada mengaji dan belajar, menandakan Quran daripada Allah, macam kitab Taurat daripada Allah juga. Mereka mendengar, padahal mereka suruh orang tunggu Nabi akhir zaman ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Tuhan tanya, adakah kamu suruh orang berbuat baik
Di antara berbuat baik itu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah. Wa tansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu sendiri. Wa antum tatluna alkitab, padahal kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak berakal? Tuhan kata. Sebelum pada ini, wa talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Kamu memakaikan kebenaran dengan kebatilan, di mana mereka sembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Mereka hapuskan cerita zahir Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Mereka selewengkan tanda Nabi Muhammad dalam kitab Taurat kepada pengikut-pengikut mereka yang buta huruf khususnya. Mereka kekalkan hukuman-hukuman yang ada dalam kitab Taurat. Babi tak boleh makan, arak tak boleh minum, hukum kisah, hukum hudud, serupa dengan Quran. Mereka tutupkan kebenaran dengan kebatilan, mengelirukan orang. Walaupun Nabi yang terdedah juga, bagaimana Quran adalah kitab Allah macam kitab-kitab zaman dahulu. Afala taqilun, adakah kamu tidak berakal wahai orang-orang Yahudi? Sama firman Allah Ta'ala pada orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Sangat besar dosa dan akibatnya di sisi Allah orang yang bercakap apa yang mereka tidak buat. Sangat besar dosanya. Ayat ini dituju pada orang Islam berkenaan dengan jihad. Masa di Mekah, ketika ditukar dan ditindas, orang kafir jahat yang gagah, yang kuat ni tanya bila lagi Tuhan nak suruh perang. Nak perang ada dah, kita peranglah, jahat ada lalu ni. Nabi kata sabar dulu. Bila pergi ke Madinah, Allah Ta'ala turunkan ayat jihad. Berasa takut pula dah, sayang nak tinggal anak bini pula. Macam mana ni? Jangan jadi macam orang Yahudi. Setelah mengetahui kebenaran, takut nak menegakkan kebenaran. Orang-orang Yahudi ini mengetahui tentang benarnya agama Islam, tetapi mereka tak setuju dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lantik Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab, bukan kalangan bangsa Yahudi. Padahal orang Arab pun sepupu mereka juga. Orang Arab ni keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Orang Yahudi keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Anak beranak tula setelah beribu-ribu tahun. Tuhan pilih pula kepada Nabi Ismail setelah orang Yahudi pada Bani Israel. Nabi Ishaq, Yaqub bin Ishaq. Itu kepunyaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu siapa yang layak jadi Rasul. Tapi orang Yahudi ini sengaja demi kepentingan dunia, kerana dunia semata-mata mereka sanggup tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala dedahkan dengan adanya orang-orang Yahudi yang ikhlas. Di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bermimpi dengan mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dia berjalan di satu kawasan, ada tiang. Orang suruh naik di atas tiang, panjat tiang tu, ambil simpul tali yang ada di tiang itu. Dia memanjat tiang tu, lalu dia pegang simpul tali. Orang tu kata pegang kemah simpul tali ni. Dan takbir mimpinya dia masuk Islam. Abdullah bin Salam yang ditugaskan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Abdullah bin Salam seorang ulama Yahudi yang baca Taurat, mengetahui tanda kenabian ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Abdullah bin Salam masuk Islam. Terus masuk Islam dan mendedahkan pada orang Yahudi, ini Nabi sungguh, Rasul sungguh yang disebut dalam Taurat. Abdullah bin Salam dimaki hamun oleh orang Yahudi, termasuk Mukhairib, seorang Yahudi. Ketika Nabi SAW dalam kesusahan menghadapi peperangan Uhud, sebelum peperangan Uhud, Mekah nak diserang, Madinah nak diserang, Mukhairib datang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya nak masuk Islam, nak ikut Rasulullah berperang. Tanah-tanah saya, kebun-kebun saya wakaf fi sabilillah kalau saya mati, kata Mukhairib. Tiba-tiba Mukhairib ditemui di kalangan mayat yang mati syahid. Orang tak tahu dia masuk Islam. Nabi kata, mayat ni masuk syurga. Nabi kata, orang tengok dia Yahudi, macam mana masuk syurga? Mayat ni masuk neraka. Nabi kata, dia ni belah dia orang Islam, macam mana masuk neraka? Disiasat rupanya hak yang berperang di bawah Islam tu dia dok Islam. Dia berperang di atas nama mempertahankan tanah air Madinah, kerana dia orang Madinah. Orang Mekah mai serang Madinah ni kita lawan, bukan kerana Madinah Islamnya, bukan kerana Islamnya, kerana tanah airnya. Kalau tanah air Islam boleh tahanlah, ni kerana tanah air, bukan kerana Islam. Nabi kata masuk neraka. Mukhairib yang masuk Islam, orang tak tahu, Nabi kata masuk syurga. Ini Mukhairib. Nabi dak kata, mu tak boleh jihad lagi, kena belajar mayang dulu. Tak ada nak mayang. Ada orang kata tak boleh, perjuangan Islam ni tak boleh, kena ngaji dulu. Itu tak betul. Mengaji sama dengan mengerjakan Islam, sekaligus menegakkan Islam. Tak boleh ditangguh-tangguh, kerana kita tak tahu mati bila. Hadis ini menunjukkan bagi Mukhairib yang baru masuk Islam nak ikut perang Uhud, Nabi kata sila, mari ikut sekali. Tak ada nak semayang, tak ada nak semayang, mati dalam perang Uhud, masuk syurga Mukhairib. Ini dia. Ini kisah yang sangat menarik dalam peristiwa Uhud, menunjukkan di sana ada orang Yahudi yang ikhlas mendedahkan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala berfirman pada orang Islam, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang, sesungguhnya ia perkara yang sangat besar, malaikat kepada orang yang khusyuk. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian kejahatan orang kafir dengan sabar. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar menghadapi ujian. Orang kata, orang hina, orang buat jahat, tengok orang dia tahu Islam ni betul, tambah ikut juga. Sudah tentulah betapa sakit hatinya, betapa sedihnya. Maka Allah Ta'ala suruh orang Islam bersabar. Bersabar menghadapi ujian itu, termasuk mereka yang beriman dengan Nabi SAW. Bersabarlah kamu wahai orang-orang yang beriman, bersabar. Termasuklah orang-orang Yahudi yang masuk Islam, bersabar. Bersabar dan bersembahyang. Dalam sembahyang minta Allah Ta'ala beri hidayah ke jalan yang betul. Sudah ada jalan yang betul, kuat di atas jalan yang betul. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ini perkara yang sangat besar, malaikat kepada orang-orang yang khusyuk. Apa dia khusyuk itu? Ditafsirkan. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran yang menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Quran. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu ialah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang percaya mereka bertemu dengan Tuhan. Ini khusyuk. Kita semayang, kita percaya bertemu dengan Tuhan. Bukan saja bertemu masa semayang, bertemu selepas mati. Kita percaya selepas hidup ada mati, bertemu dengan Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, kamu mesti kembali pada Tuhan. Dengan kita ingat pada mati menjadikan khusyuk semayang. Khusyuk semayang ingat pada mati, bertemu dengan Tuhan. Bukan saja bertemu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama merasa tenang bila bertemu sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang dan sabar menolong kita dalam menghadapi ujian yang banyak di atas dunia ini. Sudah tentulah atas dunia ini banyak ujian. Ujian dalam tubuh badan diri kita sendiri, bisikan hati diri kita sendiri, waswas dalam hati diri sendiri, termasuklah kalangan keluarga sendiri yang lemah, termasuk masyarakat keliling kita yang mengganggu perjalanan hidup kita. Ini adalah ujian dalam kehidupan dunia. Termasuklah kesusahan hidup pada mereka yang miskin, termasuklah kesenangan pada mereka yang senang juga menjadi ujian. Maka sembahyang dan sabar adalah senjata dalam menghadapi semua ujian. Kalau kita baik, kita bersyukur. Kalau kita susah, kita bersabar. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya, dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melebahkan orang yang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak boleh diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Ayat-ayat ini mengulangi lagi seruan kepada kaum Bani Israel, kaum yang hidup dalam masyarakat majmuk di Al-Madinatul Munawwarah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibenarkan hidup bersama dengan orang Islam, tak dipaksa mereka masuk Islam, terpulang pada redha hati mereka. Mereka yang bergaul dengan umat Islam Muhajirin dan Ansar mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca dan diwahyu setelah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai anak cucu zuriat keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam.
Bangsa Yahudi adalah bangsa keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu akan nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu. Banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung banyaknya nikmat Allah itu. Terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, wahai Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku muliakan kamu daripada kaum-kaum dan bangsa-bangsa lain di dunia ini di zaman itu. Kalangan kamu banyak rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Wa laqad ikhtarnahum 'ala ilmin 'alal 'alamin." Dan sesungguhnya kami telah memilih mereka dalam keadaan pengetahuan di kalangan penduduk dunia seluruhnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah pada Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku, ingatlah kamu akan nikmat yang Allah beri pada kamu bila Allah jadikan kalangan kamu nabi-nabi yang ramai. Nabi-nabi banyak kalangan Bani Israel, bukan macam orang Melayu. Kita tak tahu pun Nabi Melayu ada tak ada. Wallahu a'lam. Sebelum lahir Nabi Muhammad, kita tak tahu. Yang dirakamkan banyak nabi-nabi Bani Israel. Waj'alakum muluka, dan menjadikan banyak kalangan kamu raja-raja yang memerintah. Raja-raja yang memerintah kerajaan-kerajaan besar, wahai Bani Israel. Nikmat Tuhan beri kepada kamu. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah beri kepada kamu apa yang tak beri pada bangsa-bangsa yang lain. Allah menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dengan mukjizat. Bala tentera Fir'aun yang besar ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan dengan mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika kamu sesat di padang pasir, Allah menyuruh kamu berjihad masuk ke Palestin, balik ke negeri Nabi Ibrahim alaihi salam, kamu tak mau berjihad. Lalu Allah salah sesatkan kamu di padang pasir selama 40 tahun. Di masa itu Allah turunkan al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa menjadi rezeki pada kamu. Al-manna was-salwa, iaitu al-manna ialah makanan yang turun dari langit macam air embun, manis macam madu. Manis macam air madu, al-manis. Turun macam air embun, manis macam madu. Masih ada lagi di utara Iraq, di selatan Turki, di Iran, masih ada lagi. Di antara Pulau dan di Jelah. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok orang jual, dia bubuh gandum putih, nampak putih, isi dalam dia manis, itu alman. Orang jual hak tahu hebat itu bukan alman. Orang jual hak bak kata alman, itu bukan alman. Alman ketika Mekah nampak putih, itu alman. Yang sebenar manis macam air madu, diturunkan pada Bani Israel, wassalwa, dan salwa, burung yang keluar, burung yang buta siang, yang mudah mereka nak tangkap macam burung sita, tapi bukan burung sita, burung yang jenis burung sita juga. Allah Ta'ala turunkan pada mereka ketika mereka sesak di padang pasir. Burung-burung ni masih ada di Sinai, masih ada di Mesir. Pasar-pasar Mesir masih dijual dengan burung-burung ini. Burung yang lazat, yang sedap rasanya. Itu rezeki pada Bani Israel. Tuhan tak beri pada seorang pun kalangan kamu. Dan Tuhan maklumkan kepada mereka tentang zahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kepada mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhimpun di Madinah
tunggu zahir Nabi akhir zaman. Bila Nabi datang, tiba-tiba mereka kafir, lawan Nabi, berperang dengan Nabi. Ini apa ni? Ini jenis apa ni? Tak bersyukur di atas nikmat yang Tuhan beri. Marah pada Tuhan. Tuhan tak lantik Nabi di kalangan bangsa Yahudi. Lantik Nabi bukan urusan kamu, lantik Nabi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak keping orang Tuhan lantik dia jadi Nabi. Tidak. Allah Ta'ala lantik Nabi. Allah Ta'ala yang lantik. Dipilih dari bumi yang terpencil, Makkatul Mukarramah. Wahai Bani Israel, kamu kena ingat, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Bani Israel nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat ilmu, nikmat kekuasaan, dan nikmat harta benda. Hari ini orang Yahudi menguasai ekonomi. Siapa hari ini menguasai ekonomi? Bank dunia mereka yang kuasa. Tabung keuangan antarabangsa mereka yang kuasa. Banyak bank-bank besar dalam dunia mereka yang kuasa. Syarikat-syarikat ansyuran mereka yang kuasa. Mereka gunakan duit untuk perkara yang haram. Mereka menguasai teknologi maklumat, internet, Facebook. Mereka kuasai semua. Mereka cipta filem-filem, mereka kuasai TV mereka kuasai dalam dunia hari ini. Oleh kerana itulah, siapa yang nak jadi presiden di Amerika, nak jadi Perdana Menteri di England ataupun di Perancis, di mana-mana negara Eropah, kena sokong Israel, sokong Yahudi, baru boleh menang. Kerana Yahudi banyak duit. Yahudi menguasai media, menguasai sebaran am, boleh mempengaruhi pemikiran orang ramai. Malangnya mereka rosokkan orang dengan duit, rosokkan orang dengan filem, rosokkan orang dengan maklumat. Ini adalah kejahatan orang Yahudi akan terima padahnya di akhir zaman. Padahnya mereka akan dibunuh di bumi Palestin di akhir zaman. Hari ini mereka membuat penempatan baru. Mereka roboh rumah orang Palestin. Mereka buat rumah-rumah untuk panggil Yahudi dari seluruh dunia balik belaka. Balik belaka, duduk di Palestin belaka. Ini bumi, negeri datuk nenek kita, untuk mendirikan kuasa besar dunia yang menakluk dunia. Mungkin mencetuhkan perang dunia yang ketiga, wallahu a'lam. Mencetuhkan perang dunia yang ketiga untuk mengambil kuasa orang-orang Yahudi, membunuh bangsa yang lain dengan peperangan yang dicetuskan oleh mereka dengan berbagai-bagai fitnah dan melagakan kaum yang lain. Mereka berhimpun di Palestin beramai-ramai untuk apa? Untuk dibunuh di akhir zaman. Untuk dibunuh di akhir zaman, Nabi dah sebut, la taqumus sa'atu hatta yuqatila al-muslimun al-yahud وحتى يختفي اليهود وراء الحجر والشجر فقال الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إذا شجرة الغرقد فإنها شجرة اليهود. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam membunuh orang-orang Yahudi semuanya, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik kayu dan batu. Kayu dan batu memberitahu, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakangku, sila datang bunuh dia. Malaikat pokok gharqad, pokok Yahudi. Hari ini orang Yahudi balik beramai-ramai ke Palestin dengan penempatan baru. Mereka balik, tujuan apa? Untuk dikuburkan di Palestin. Dikuburkan. Hukuman Allah terhadap mereka merosakkan dunia. Yang akan menghukumkan mereka ialah orang Islam. Tuhan dah sebut orang Arab, orang Islam. Nabi kata al-muslimun, orang Islam, bukan tak sebut Arab. Barang siapa yang pegang dengan Islam, dia dah akan layak lawan orang Yahudi. Tak berpegang dengan Islam, tak layak lawan Yahudi. Orang Arab jangan ingat dia layak lawannya, tidak. Nabi kata al-muslimun, orang Islam. Tak sebut Arab, Melayu, Cina, India. Nabi tak sebut. Nabi sebut al-muslimun, orang Islam. Barang siapa yang berpegang dengan Islam, sungguh-sungguh ini yang layak lawan Yahudi. Orang Arab ke,
Siapa dia ke, walaupun dia cucu Nabi, anak beranak Nabi, tak pegang dengan Islam, tak layak. Tak layak sekali-kali. Orang Yahudi hari ini mendirikan rumah-rumah di Palestin. Mereka menanam pokok gharqad. Pokok gharqad ditanam oleh mereka di keliling rumah mereka. Mereka pun tahu. Ini menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala mengingatkan lagi, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wahai orang-orang Yahudi Bani Israel, takutlah kamu akan hari kiamat. Seseorang tidak boleh menebus dosa seorang yang lain. Seorang tak boleh tebus dosa orang yang lain. Hari anak tak boleh tolong ayah, ayah tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong ibu, ibu tak boleh tolong anak, mak, ayah, suami, isteri tak boleh tolong antara satu sama lain. Hari kiamat ini hari yang sangat dahsyat. Hari yang hari ini kita berasa berkawan, baik sangat nak tolong kawan kita walau apa sekalipun. Bila hari kiamat, hilang segala fikiran ni, huwa hari kiamat. Ini kena ingat. Hari yang sangat menakutkan, yang sangat menggerunkan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak boleh menolong seorang yang lain pada hari itu. Suami dengan isteri yang rapat di atas dunia, anak dengan ayah dengan ibu di atas dunia rapat, tak ada kemampuan pada hari kiamat untuk menolong malaikat dengan izin Allah. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima daripada syafaat. Syafaat tak diterima dengan izin Allah. La yashfa'u indahu illa biiznih, dalam ayat kursi. Tidak memberi syafaat di sisinya malaikat dengan izinnya. Termasuk Nabi Nuh tak boleh turun, tak boleh syafaat isteri dia, tak boleh syafaat anak dia. Ibrahim tak boleh syafaat ayah dia kerana tidak ada iman. Kecuali mereka yang ada iman. Yang ada iman boleh diizin oleh Allah untuk memberi syafaat. Di sinilah kita disuruh menjaga iman masing-masing. Jaga iman masing-masing. Kalau ada iman, ada harapan untuk mendapat syafaat. Kalau imannya tak ada, tak diizinkan untuk mendapat syafaat, walau siapa sekalipun. Pada hari yang tidak ada syafaat, tak diterima syafaat, malaikat dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu wahai orang Yahudi, walaupun kamu cucu Nabi, anak beranak Nabi, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh beri syafaat pada kamu. Ini dia. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak ada tebusan pada hari itu. Nak tebus berapa juta, walaupun seluruh harta yang ada di bumi, tak boleh. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbal min ahadihim mil'u dhahaban law ibtada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tak diterima seorang pun kalangan mereka untuk menebus walaupun bumi yang sepenuh emas. Emas sepenuh bumi. Wahai Tuhan, ini saya punya emas sepenuh bumi. Nak tebus diri saya daripada api neraka, tak boleh tebus walaupun emas sepenuh bumi pada hari itu. Ini kena sedar. Hari ini masuk lokap, masuk je boleh jamin 10,000, 100,000, berapa ribu, berapa juta. Buat rasuah, melakukan rasuah 10 juta, denda 100,000, denda 300,000. Boleh hutang lagi, boleh hutang lagi. Kalau boleh jamin, bayar 2-3 juta, rasuah 10 juta, jamin. Hari kiamat tidak boleh menjamin, tak boleh tebus malaikat emas sepenuh bumi, walaupun kali ganda bumi. Ini amaran Allah Subhanahu wa taala, amaran yang sangat keras. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu,
kalau mereka punya semua yang ada di bumi dan seumpamanya lagi yang ada di bumi ini, berkali ganda yang ada di bumi, untuk menebus diri mereka daripada azab pada hari kiamat, nescaya tidak diterima daripada mereka sekali-kali, dan mereka punya azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Ini hari yang dahsyat, hari kiamat, hari yang tak diterima tebusan sekali-kali. Kalau tidak ada iman, ditolak oleh Allah Ta'ala. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Tak ada pertolongan malaikat, pertolongan Allah. Yang boleh tolong Allah saja, orang lain tak boleh tolong. Ini di hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menggerunkan. Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel dengan ayat-ayat ini kerana mereka punya kitab Taurat, kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Musa. Mereka punya nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai. Mereka percaya adanya hari akhirat. Mereka tahu semua. Itu semua mereka tahu. Dengar wahai Bani Israel apa yang kamu tahu ni. Walaupun ayat ini sebab turunnya berkenaan Bani Israel, ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan kisah kaum Bani Israel, tetapi kalau kita orang Islam ikut sebab macam Bani Israel buat juga, tak terima kitab Allah Ta'ala, tolak kitab Allah Ta'ala, tak terima ajaran Nabi, tolak ajaran Nabi, begitulah juga tak boleh tebus diri pada hari kiamat, tak boleh selamat pada hari kiamat, tak diizin dapat syafaat pada hari kiamat, kerana Allah Ta'ala hanya memberi keampunan, keizinan kepada mereka yang beriman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun mereka yang syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah, terima Tuhan yang lain daripada Allah, percaya pada hukum yang lain daripada Allah lebih pada hukum Allah, melakukan kerja-kerja syirik, syirik akidah, syirik i'tiqad, syirik yang zahir. Mereka yang macam ni Allah Ta'ala tak terima taubatnya. Allah Ta'ala terima taubat yang lain daripada itu. Lain daripada itu, bunuh orang, berzina, berjudi, minum arak, makan riba, macam-macam jenis dosa, kalau beristighfar diampun oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada orang beriman, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, aku datang kepada kamu dengan sepenuh bumi juga keampunan. Ini rahmat pada mereka yang beriman. Tapi Bani Israel tak beriman. Kerana mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka menjadi kaum yang dilaknat. Walaupun Allah Ta'ala kata mereka lah kaum yang mulia, Allah Ta'ala turun selepas itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat. Allah Ta'ala istiharkan, kamu wahai umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia semuanya. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh pada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ini syarat. Syarat jadi umat Muhammad yang sungguh, umat Muhammad yang sebenarnya, semulia-mulia umat, selebih-lebih umat di atas muka bumi sejak Adam sehingga hari kiamat. Itu kelebihan yang Tuhan beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.